Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi kita sambung lagi untuk sesi yang kedua. Untuk sesi yang kedua ni, saya tak nak lama-lama sangat. Jadi kita akan bincang lagi satu je lah soalan. Memang sangat sikit. Kalau boleh saya nak habiskan 4 soalan. Tapi nanti takut berat pula kan. Since kamu semua masih dah lupa basic-basic yang lower form punya topik macam garis lurus dan apa orang panggil ni, bulatan. So mostly dah lupa kan. Jadi saya nak kena kukuhkan balik lah mana yang topik-topik lower form ni. Tapi mana topik-topik yang saya dah ajar tu saya akan go through laju. Contohnya tajuk penakulan dan sebagainya, yang tu semua saya kena kejar laju lah. Tapi kalau topik-topik ni sebab kita tak pernah belajar kan, masa saya dalam kelas ni, so saya akan go through pelan-pelan. Okay. Jadi tajuk ni kalau awak lihat kan, dia dalam bentuk seperti lorik-lorik lah, dia ada bentuk macam pizza lah kan. Macam ni kan bentuk macam pizza sikit. Okay, jadi kita anggap ni tajuk adalah tajuk bulatan. Okay, bulatan berapa saya tak ingat, tapi tajuk bulatan lah. Dan dekat sini, tajuk bulatan ni adalah lower form punya, sama ada dia tingkatan 1 atau 2 saya tak ingat. Dan tajuk ni dia ada rumus yang tertentu. Awak boleh rujuk pada rumus yang saya bagi dalam grup tu. Tapi saya tak nak buka dalam grup lah. Saya akan terus tulis dalam ni. Okey, tapi sebelum tu saya nak ajar yang basic sebelum saya go through kepada soalan. Okey, kalau perasan, kita belajar bulatan ni kan, dia ada bentuk bulatan penuh. Bulatan penuh ni ada 360 darjah. Jadi kan, kita panggil lilitan ni, kita panggil lilitan ni sebagai lengkuk. Kita gunakan lilitan tu sebagai lengkuk. Lengkuk ni, cara dia mengira biasanya dia akan bagi separuh bulatan, sukuan bulatan ataupun dalam bentuk pizza macam ni lah. Dan kita panggil lengkuk ni dekat hujung ni sahaja. Hujung sahaja tau, maksudnya hujung yang apa orang kata macam ni lah bentuk yang lengkuk ni. Dia hanya lengkuk sahaja. Lengkuk yang macam lembut tu kan. Kita panggil dia lengkuk ni, dia ada rumus dia lah. Rumus dia ialah pi 2 pi j. 2 pi j. 2 pi j rumus dia. Rumus lengkuk tau. 2 pi j. 2 pi j theta. 2 pi j theta. Yang ini rumus lengkuk. 2 pi j theta. Saya tak ingat macam mana rumus dia, tapi inilah dia punya rumus lengkuk. 2 kali pi kali jejari kali dengan sudut yang ada dalam tu. Nanti saya ajar macam mana kita nak kira lengkuk semua tu. Tapi sekarang ni, topik yang kita akan belajar adalah luas. Topik yang kita belajar adalah luas. Ni rumus lengkuk. Rumus lengkuk. Saya tulis kat sini rumus lengkuk. Je lengkuk. Tak kisahlah macam mana. Rumus lengkuk adalah 2 pi j theta. Ni saya just tak ikut susunan, saya just ingat apa yang saya hafal. Tapi kalau untuk luas, rumus luas, bentuk yang sama tapi kita panggil dia sebagai luas. Luas ni rumus dia lain sikit. Luas ni rumus dia adalah pi j kuasa 2 theta. Nombor 2 tu dia jadi kuasa. Tadi dia darab 2 kan? Sekarang ni nombor 2 tu dia akan jadi kuasa 2. Ini sahaja perbezaan antara rumus lengkuk dengan rumus luas. Walaupun bentuk yang sama, bentuk yang sama 360 darjah ataupun bentuk yang macam pizza ni. Tapi nak cari luas, luas maksudnya dalam ni dalam inilah, dalam apa orang kata? Kawasan tu. Dalam kawasan tu kita panggil dia luas. Tapi kalau lengkuk, lengkuk tu hanyalah sisi dia sahaja. Permukaan sisi sahaja. Lengkuk tu hanya luaran yang lembut tu. Jadi awak kena faham apa beza luas, apa beza lengkuk. Melihat dari gambar ni, kalau awak tengok kat sini kan, UT ni yang lengkuk UT ni adalah lengkuk. Yang warna biru yang saya letak ni kan, yang lembut ni, ini kita panggil dia lengkuk. UT adalah lengkuk, TS juga adalah lengkuk. Tapi sekarang ni tajuk luas.
Jadi kita tak perlu pun guna rumus lengkuk. Kita guna rumus luas sahaja. Jangan guna rumus lengkuk. Jangan guna rumus lengkuk. Kita guna rumus luas. Oops, besar sangat. Alright. Untuk tu, kita lihat di sini. Dia ada sangat banyak bentuk di kat sini sangat banyak. Kita ada banyak maklumat juga kita kena keluarkan satu persatu. Tapi awak kena faham, tajuk ni bulatan yang menggunakan rumus luas sahaja. Okey, menggunakan rumus luas sahaja. Jangan guna rumus lengkuk. Jadi yang ni saya boleh ketepikan atau kecilkan something. Okey, kita akan guna rumus luas lah. Okey. Jadi kat sini, kita keluarkan dulu maklumat yang ada dalam soalan ni. Jadi saya baca soalan ni dululah. Rajah 2 menunjukkan sektor PSTU dan sukuan PQR. PQR, PQR. Segitiga yang besar ni, PQR, bukan segitiga sukuan bulatan. Sukuan PQR, bentuk dia besar ni, kita panggil dia sukuan 90 darjah. Sukuan adalah 1/4 daripada 360. So dia adalah 90 darjah lah sukuan So 90 darjah ni, awak kena faham bentuk dia adalah straight tegak macam petak ni. Dia adalah bentuk sudut tegak Kemudian dekat sini diberi sudut PUT ialah 60. Okey, PUT ialah 60. Dan diberi bahawa PQ, panjang PQ ni adalah 12 cm. PQ ni adalah 12 cm. Panjang kan? Dan PS ialah 6. Okey, PS ialah 6. PS ni kecil ni sahaja. Oops. Kecil ni sahaja. 6. 6 6. Awak nampak kat sini nampak Saya harap awak nampak. Sekejap. Alamak, tak boleh tarik. Sekejap. Okay, ini 6 cm. Okay, kalau PS tadi yang panjang tu, PS pula. PQ tadi yang panjang ni adalah 12 cm. Okay, sekarang saya nak tanya. Kalau PS tu adalah jejari bagi lengkuk, kalau PS ni ialah jejari bagi PTS, okay, berapakah ukuran bagi PT? Berapakah ukuran bagi PT? Kalau PS tu 6 cm, PT berapa? Jejari tu kalau 6, agak-agak PT berapa cm? Tuliskan kat ruangan komen. Siapa yang tahu tulis, siapa yang tak tahu tu nanti awak tengok kenapa. Agak-agak PT tu berapa cm? Tahu tak? Okey, nampak macam tak tahu. So PT ni dia mestilah sama kaki Sama kaki tu maksudnya jejari dia mestilah sama dengan yang sebelah. Kalau PS ataupun bentuk dia macam ni kan. Dia adalah bentuk seperti sukuan ni. Jadi dia panggil sebagai jejari jejari bulatan. Bulatan ni mesti ada jejari. Dia dekat tengah-tengah ni dia macam sama kat sini. Nampak tak? Jejari ni mesti sama ukuran. Kalau PS ni adalah 6, jadi PT juga adalah 6. Okey, mesti sama. Jejari mesti sama kaki, tak boleh cacat sebelah. Dia mesti sama. Jadi kan PT ni adalah 6 cm. Okey, PT ni adalah 6 cm. Okey, saya harap awak nampak PT ialah 6 cm. Agak-agak kalau PT tu 6 cm, berapakah ukuran bagi PU? Berapakah ukuran bagi PU? Cuba tulis kat ruangan komen. PU yang tegak tu, bukan yang serong tapi yang tegak. Yang ni PU yang saya merahkan ni. Sekejap ni Yang saya merahkan ni PU. UP lah, UP. Siapa tahu?
6. Betul lah tu 6. Sebab dia jejari. Semua jejari mesti sama. Kan bentuk dia, kalau awak lihat kat sini, kan yang first kan macam ni kan? P, T, S. Kan yang first tadi tu 6 cm kat sini. Sini pun 6 cm. Ni jejari dia. Tapi kalau ada lagi satu yang menyambungkan antara P dengan U dan P dengan T. Dia macam sambung yang sama, dia sambung je. Maksudnya kat sini jejari dia still sama, 6 cm. Okey, jejari still sama. Cuma lengkuk dia mungkin panjang sikit lah, kita tak tahulah kan. Cuma dia punya ukuran jejari tu mesti sama. Okey, samalah. Sebab PT mesti sama dengan PU. Okey, dia punya bentuk dia. Jadi kat sini menunjukkan bahawa awak boleh gabungkan warna putih ni menjadi satu. Okey, awak boleh gabungkan teruslah ni semua. Awak boleh gabungkan. Yang warna putih ni yang warna putih, bentuk putih tu awak boleh gabungkan terus. Okey, kalau yang warna putih ni ada 60 darjah dan 90 darjah, so total ada berapa darjah? Teka lagi. Banyak saya tanya ni. Kalau PUT ada 60 darjah, okey, dan PTS ada 90 darjah, so total ada berapa dalam ni? Total ada berapa darjah dalam ni? Saya nak yang tengah-tengah je. Okey, ada 150 lah awak tambahkan je. 60 campur 90 dapat 150. Ni tambahkan terus. Kita gabungkan 150 darjah. Tambahkan je dengan menggunakan kalkulator. 60 tambah 90, dapatlah 150 kan? Boleh terus. Okey, boleh dapatkan luas dia. Terus gabungkan, tak payahlah buat satu-satu, nanti penat. Okey, terus gabungkan. Nak buat satu-satu boleh, tak salah. Tapi nanti jalan kerja dia jadi panjang. Soalan ni 3 markah kan, jadi nak cepat. Memang nak kena pantas. Okey. Jadi, untuk bentuk yang macam kipas ataupun bentuk yang macam panjang ni kan, ini saya lukis balik lah. Macam ni kan. Kita dah gabungkan P, U dengan S. Kita gabungkan P, U, S. Totalnya adalah 150 darjah. Jadi, saya nak cari luas PUS. Saya akan gunakan rumus luas. Saya gunakan luas sektor PUS. Okey. Luas sektor PUS, kita gunakan rumus dia pi J kuasa 2 theta. Okey, pi J kuasa 2 theta. Maksudnya pi itu adalah, ni kat sini pi ialah 22/7. Dengan menggunakan pi sama dengan 22/7, so awak tulislah 22/7. Ni wajib. Pi mesti wajib 22/7. Jangan guna tekan 3.142 jangan. Okey, darab dengan jejari. Jejari dia adalah J. Jejari dia berapa tadi? Kita kira tadi berapa jejari dia? 6 kan? PS. PS ni jejari dia. Kaki dia tu jejari lah. Okey? Ni jejari dia 6 cm. So darablah dengan 6. Darabkan dengan 6 kuasa 2. Jejari kuasa 2 kan? J kuasa 2 maksudnya 6 kuasa 2. Okey, darabkan dengan apa lagi? Theta. Theta tu maksud dia sudut dia. Berapa sudut dia kat sini? 150 total. Kan? Sebab kita nak kira total yang warna putih tu. Kan yang putih ni 150. So kita tulis darabkan dengan 150 darjah daripada total 360. Ni kita panggil dia sebagai theta. Theta tu maksudnya sudut bahagi dengan jumlah sudut. Okey, sudut per dengan jumlah sudut. Ni theta.
Theta iaitu sudut per jumlah sudut. Ni kena tahu Salin. Okey, lepas tu awak kira lah. 22 per 7 kali 6 kuasa 2. Okey, kali dengan 150 per 360. So dapatlah. Dapat dalam perpuluhan ke, dapat dalam pecahan ke, mana-mana boleh. Kalau saya tulis dalam point. Saya tulis dalam point, saya ambil 47.14. Saya tulislah 47.14 cm kuasa 2 sebab luas kan. Cari dulu luas ni. Bila awak dapat satu je jalan kerja, awak akan dapat satu markah. Buat je, jangan risau, buat je. Kalau ada jalan kerja, adalah satu markah. Tapi ingat, jalan kerja cuma satu markah sahaja walaupun panjang jalan kerja tu. Ingat, jalan kerja satu markah, jawapan 2 markah. Ya, jawapan akhir adalah 2 markah. So, awak kena lihat. Kita gunakan rumus ni. Luas sektor PUS ni adalah yang warna putih. Luas putih luas putih adalah ni lah 47.14. Kita buatlah pi darabkan dengan jari kuasa 2 darabkan dengan theta. Theta tu maksud dia sudut bahagi dengan jumlah sudut dalam bulatan tu. Ingat jumlah sudut sentiasa 360. Alright. So kita tengok lagi, ada lagi sesuatu yang kita kena cari. Kita ada lagi 2 bentuk. Ni. Kita kena cari luas yang besar ni Luas yang pertama iaitu separuh bulatan. Separuh bulatan ni kalau awak nampak, sekejap saya padam yang ni. Okey, kalau awak nampak kat sini, separuh bulatan iaitu PRU. PR lah, PRU macam ni kan. Saya lukiskan balik kat sini. Separuh bulatan macam ni lah. Ini P, ini R. Yang ni tak ada huruf lah. Dia macam ni sahaja. Okey. Katakan kalau tengah-tengah tadi tu PT PT ni adalah 6 cm. Ataupun awak senang cerita macam ni lah. Katakan kalau gambaran dia macam ni kan. PQ PQ tadi adalah 6 cm. Sekejap saya lukis tepi sikit. Katakan PQ tadi adalah 12 cm. Agak-agak PR berapa cm? Agak-agak PR berapa cm? PR. P pergi kepada R berapa cm? Okey, 12 betul. Sekejap kenapa tambah? Kenapa tambah? Mana yang tambah tu? Oh, yang ni. Yang putih ni. Kenapa saya tambah? Yes, sebab kalau boleh awak buat satu-satu. Okey, awak kena buatlah luas PTS. Awak cari dulu, awak gunakan 22 per 7 darabkan dengan jejari 6 kuasa 2 darabkan dengan 90 per 360 kan. Tapi awak kena tambahkan juga dengan lagi satu. Dia jadi panjang lah. Darabkan dengan 6 kuasa 2 darabkan dengan 60 per 360. Maksudnya ada 2 bentuk. Ada bentuk A, ada bentuk B. Awak kena buat. Ni bentuk A. Okey, ni bentuk B. Awak kena totalkan. Sebabkan kita nak totalkan, nak senang, nak ringkaskan jalan kerja, saya akan campur je A, campur B supaya dia jadi satu bentuk yang sama. A campur B ni maksudnya kita gabungkan terus bentuk tu dan kita akan memperoleh 150 darjah. Saya harap awak faham kat sini. Yang ini adalah kreativiti kita. Tak nak gabung tak apa, tapi kena buat jalan kerja panjang. Okey? Okey, kita sambung balik tadi yang mana Faqih dah cakap tadi adalah 12 cm. So betul lah tadi 12 cm adalah PR. Tapi ingat,
Ingat ya, PR ni adalah jejari bagi sukuan bulatan bagi ni, PRQ. Jadi kan, untuk PR ni adalah macam bentuk separuh bulatan, macam bentuk protractor kan. Macam separuh bulatan. Jadi, jejari dia mestilah dibahagikan dengan dua untuk, Jadi, 12 cm yang panjang ni, 12 cm yang panjang ni adalah diameter. Diameter. Ni adalah diameter. So, jejari bagi bentuk ni adalah 6 cm. Jejari tu maksudnya bahagi 2 lah. 12 bahagi 2, 6 lah kan. Jejari tu maksudnya kaki. Takkanlah setiap bulatan tu tak ada kaki, mesti ada kaki kan. Kaki dia mestilah 2. Okey, kena bahagi 2. Awak kena tengok bulatan mestilah ada kaki. Kalau awak buat bulatan besar pun, awak letak macam ni kan, titik tengah. Kemudian awak letak kaki macam ni. Okey, straight line. Sama je, kaki yang pertama, jejari dia 6 cm. Kaki yang kedua, jejari dia adalah 6 cm. So, total dia adalah diameter. Diameter adalah 12. Sama je. So, jejari ni maksudnya awak kena bahagi 2 daripada diameter. Okey, jadi kalau diameter tadi tu 12, so jejari dia still sama 6 cm. Okey, jejari dia adalah 6 cm. So sini 6 cm. Okey. Saya nak tanya. Berapakah sudut bagi separuh bulatan? Okey, berapakah sudut bagi separuh bulatan? Ni sudut dia. Berapa sudut dia? Okey, sudut bagi separuh bulatan adalah 180. Yalah, kalau awak belajar bulatan penuh kan 360. Kalau separuh, maksudnya awak bahagi 2 lah kan. So dapatlah 180. Okey. Jadi, kita dah tahu dah theta dia. Theta dia ialah 180 per 360. Okey. So untuk tu, awak kena buat catatan banyak sangat. Okey, awak kena buat banyak sangat catatan. Ni gambaran je. Ni gambaran sahaja. So, kita pun tulis kat sini. Luas apa tadi? Luas sektor PR. Okey, luas sektor PR. Kalau awak nak lukis kecil-kecil pun tak apa macam ni. Luas sektor PR yang macam ni adalah apa tadi? 22/7 pi. 22/7 ni adalah pi. Jejari dia adalah 6. Okey, jejari dia ialah 6. Kemudian theta dia adalah separuh bulatan iaitu 180 bahagi dengan 360. Ataupun awak boleh direct je 1/2, tak ada masalah. Kalau nak senang 1/2 lah. Siapa yang pro Siapa yang tak pro awak buat macam ni. Ingat jejari dia adalah 6 sebab diameter dia 12. Kena ingat yang tu itu memang rumus dia, jangan tanya. Itu rumus dia. Diameter tukar kepada jejari maksudnya bahagi 2 sahaja. Okey. Sekejap ni saya ke bawahkan sikit takut pening. Ni PR yang macam bentuk separuh bulatan. Yang ni kira luas dia, luas semua ni. Okey, so awak kena tengok berapa dia punya luas. Ni kira-kira 22/7 darab 6/2 So dapat dalam bentuk ni lah. Banyak sangatlah nombor ni, awak ambil 2 tempat perpuluhan je. 56.57 So jawapan untuk yang ni awak tekan je kalkulator, jangan takut. Tekan je kalkulator. So dapat 22/7 kali 6/2 kali 180/360. Saya galakkan awak untuk buat satu-satu sebab ada pelajar ni dia terus direct je buat. Dia buat terus sekali jalan. Terus siap. Untuk yang pro je yang boleh buat macam tu. Tapi saya, walaupun saya rasa awak pro, seeloknya awak buat satu-satu supaya
awak boleh nampak mana kecuaian yang ada. Kalau awak buat straight, awak tak nampak kecuaian tu. So nak senang awak buat satu-satu Ni nasihat saya lah. Jadi kan, untuk pelajar, rumus yang kita gunakan ni, rumus luas ni sama sahaja. Cumanya kita kena kenal pasti berapakah theta dia. Berapakah jejari dia. Itu je yang kita kena kenal pasti. Boleh tak? Okay? Kita kena kenal pasti bentuk dia, berapakah theta dia, berapakah dia punya jejari. Itu sahaja. Kalau awak dapat kenal pasti, masuk sumbatkan sahaja dalam rumus. Automatik dapat jawapan. Okay? Alright, ini bentuk yang separuh bulatan. Sektor PR. Okay, ni sekejap saya padam yang ni lah sebab nampak macam menyemak lah kat sini kan. So, saya padam. Awak boleh tengok lah kat sini. Okay, sekejap Okay, so bentuk merah ni tadi luas dia adalah 56 point berapa tadi, 17 yang saya tak ingat. 56.57. Ni luas dia So yang luas tu maksudnya keseluruhan bentuk dia. Keseluruhan dia termasuk sekali dengan yang putih tu. Ni luas dia semua sekali Okay. Last, bentuk terakhir. Okay, bentuk terakhir yang saya nak awak cari adalah bentuk PRQ. Yang ni saya dah tahu dah, awak boleh nampak sangat jelas dan terang. Okay, PRQ. Jadi kat sini, jejari dia berapa? Tulis, jejari dia berapa? Okay, jejari dia 12 Ni 12. Dia punya ni bukannya diameter, ni jejari dia. Apa beza bentuk tadi dengan bentuk sekarang? Bentuk sekarang ni bentuk macam bentuk pizza. Okay, kalau bentuk macam pizza ni, automatik ni kaki dia lah. Ni kaki kan? Tapi kalau bentuk macam separuh bulatan macam protractor tu, yang kalau bentuk macam protractor ni dia lain sikit. Dia kisah dia awak kena bahagi dua kena bahagi dua macam ni. Itu dua bentuk yang berbeza. Untuk kena pasti dia punya jejari lah. Okay, ni jejari. Ni jejari lah. So total ni adalah diameter Okay, kalau macam ni kita panggil dia J, kita panggil dia J. Alright, sebab awak kena ingat bentuk yang pizza ni sebenarnya dia adalah bulatan. Tapi bulatan yang diambil separuh daripada pizza tersebut. Contohnya macam ni kan. Kan kita makan pizza, kita ambil separuh je. Macam itulah. Nampak tak? Dia sebenarnya bermula dekat titik tengah dekat sini Titik tengah kat sini. Jadi kan sebab tu saya cakap, kalau bentuk yang apa orang kata? Bentuk separuh bulatan. Okay, oops. So kalau macam bentuk separuh bulatan yang tadi tu, ni kan. Ni kan separuh bulatan. Kan asal dia kan ada bentuk yang separuh lagi. Macam ni kan. So asalnya titik tengah dia dekat tengah-tengah kat sini. So sama je jari dia dibahagikan dua oleh diameter. Okay, itu beza bentuk dia lah. Jadi kalau awak nak tahu macam mana jari dia punya bentuk awak kena lakar lah sikit bagi awak nampak Alright. So jari dia 12 dan berapakah dia punya theta? Theta dia berapa? Kat sini berapa theta dia? Ah, 180 salah. Dia punya theta tu adalah sudut dekat sini Sudut ni adalah sudut 90 darjah. So theta dia adalah 90 darjah. 90 darjah daripada 360 lah. Okay, jadi awak kena tengok berapa sudut dia kat sini. Ikut bentuk dia lah. Bentuk dia kalau ni, okay, awak dapat 90 darjah. Tapi ada certain bentuk tu, dia dah bagi dah nama kan, berapa darjah kat situ. So awak boleh direct ambil.
Macam ni kan, UPS ni, kalau tengok UPS ni bentuk ni, dia direct tau, 150 darjah. Theta dia adalah 150 bahagi 360. Yang ini direct. Tapi kalau macam ni, dia tak bagi nombor. Tapi awak boleh tahu dah. Kalau dia macam ada bentuk yang macam petak ni, macam ni lah kan, something yang ni, kita panggil dia sebagai 90 darjah. Jadi awak kena faham bentuk dia. Okay. So kita dah kenal pasti theta, kita dah kenal pasti dia punya jejari. Jejari dia adalah 12. Apa lagi? Masukkan dalam rumus. Luas sektor apa tadi? Luas sektor ni. PRQ tak silap saya PRQ Luas sektor PRQ. Yang ni saya lukis sikit bagi awak nampak bentuk macam pizza sikit. Macam ni. So dia punya ni luas dia adalah sama je. Masukkan pi. Sekejap. Kemudian kita darabkan dengan jejari dia. 12. Kemudian theta dia tadi 90 darjah. 90 daripada 360. Ataupun kalau awak faham sukuan tu maksudnya 1/4 lah. Okay, tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Apa lagi cari jawapan? Okay, 22/7 kali 12 kuasa 2 kali dengan 90/360. Okay, sekejap So dapat besar sikit lah nilai dia dalam 113.14. Besar nilai dia. 113.14. Ini adalah luas keseluruhan bagi PRQ. Jadi kan luas PUS tadi adalah bentuk dia macam mana tadi? Luas PUS ni saya kena lukis sikit bagi awak nampak Luas PUS ni dalam kurungan yang putih luas putih dia adalah berapa? 47.14. Luas sektor PR ni maksudnya keseluruhan gambar yang belah kiri tadi tu adalah 56.57 dan luas sektor PRQ adalah 113.14 yang bentuknya seperti pie ataupun pizza. Alright, so dalam tiga-tiga jalan kerja ni kalau awak berjaya buat salah satu sama ada awak buat ni atau awak buat yang ini atau awak buat yang ini masing-masing 1 markah. Ataupun total awak buat semua ni 1 markah. 1 je. Sebab tu saya cakap seeloknya ringkaskan jalan kerja awak. Kalau boleh ringkaskan. Okay, tak perlu buat panjang-panjang. Kalau boleh gabungkan gambar macam warna putih tadi kan saya gabungkan. Dia dah ringkas lah tu. Jadi markah dia memang 1 sahaja. Dia memang kena kod sikit lah. Okay, nampak kat sini bentuk jawapan dia. Buat satu-satu nampak lagi kemas. Nampak lagi cantik dan nampak lagi, oh macam tu ke rumus yang digunakan untuk luas. Macam tu lah ceritanya. Okay. Tapi belum settle lagi tau. Belum settle lagi. Kita nak jawapan dia. Okay, kita nak jawapan dia. So ini 3 bentuk tadilah. Bentuk pertama ni saya lukis balik. Sekejap ni saya padam. Ini saya padam. Okey. Bentuk pertama yang warna merah. Ni yang warna merah ni saya lakarkan. Bentuk yang pertama A. Ni A Ini bentuk A. Kemudian bentuk yang kedua warna biru ni yang semua saya lakarkan ni termasuk yang warna putih termasuk. Yang besar ni maksudnya B. Okey, faham Semua kawasan A maksudnya semua yang ni lah. Okey, semua dalam ni. Kalau B maksudnya semua dalam ni. Dan bentuk terakhir adalah bentuk putih iaitu C. Okey, putih ni Yang putih ni yang saya warnakan hijau ni. C. Alright. Untuk kita kira luas berlorek. Okey, untuk kita kira kawasan berlorek. Kawasan berlorek ni saya nak tanya. Adakah warna putih ni diperlukan? Adakah C ni diperlukan? Ya atau tidak? Jawab ya atau tidak je. Adakah luas warna putih ni diperlukan? Sebab dia nak kawasan berlorek.
Okey, macam Syazwan cakap, tidak. Sebab kita hanya nak kawasan yang dihitamkan sahaja. Putih ni tak nak kira. Okey, maksudnya kita kena buang. Kita kena buang yang putih tu. Okey, nak buang dia, awak dah cari dah sebenarnya. Awak dah cari dah sekejap saya tuliskan dululah mana-mana bentuk kat sini. Okey, ni bentuk C. Okey, ni bentuk C yang putih, bentuk C yang putih. Kemudian yang ni bentuk A. Bentuk A warna merah tadilah. Bentuk A dan ni bentuk B. Ini saya sajalah bagi awak nampak bentuk A, bentuk B, bentuk C. Alright. Kemudian untuk awak buangkan bentuk C ni, awak kena gabung dulu dua bentuk A dan B tadi. Okey, gabung dulu bentuk A, keseluruhan bentuk A ni. Okey, gabungkan dengan B sekali Awak kena totalkan. Totalkan dulu semua luas. Okey, campurkan semua luas. Maksudnya A campur B dulu. Baru awak boleh buang C. Okey, awak campurkan A. Okey, awak campurkan A macam ni. Okey, kemudian awak campurkan B. Macam ni. Kan dia dapat semua kawasan kan? Kemudian awak buang C. Dapatlah kawasan belorit. Nampak tak? Okey, kita maksudnya akan buat A campur B dulu, kemudian tolak dengan C. Nampak tak? Bentuk yang pertama, bentuk yang separuh kiri ni, separuh bulatan tu kita akan campurkan dengan bentuk pie yang besar tu atau pizza yang besar ni. Okey, pizza yang besar ni kita akan campurkan, baru kita buang yang C yang putih ni So kita ambil jawapan tadi, jawapan A iaitu 56.57 campur dengan 113.14, kemudian kita akan tolakkan dengan 47.14. So kat sini kita boleh terus directly tulis luas belorit ialah 56.57 campur 113.14. Okey, yang ni adalah A campur B Ini A adalah campur B. Kemudian tolakkan dengan 47.14 cm. Okey, cm kuasa 2. Ni saya saja buat perungan lah sebab saya malas nak tulis cm. Okey, kemudian awak kira lah berapa jawapan dia. Ni terus kira je, dia senang. Dia terus 2 markah kat sini Okey, so saya terus kira. 56.57 campurkan dengan 113.14. Okey, awak akan dapat 169.71 kan? Kemudian awak akan tolakkan dengan yang warna putih tadi. Ni yang warna putih tadi awak kena tolakkan lah. So awak dah buang yang warna putih tu. Awak nak yang kawasan belorit je. So buanglah warna putih tu, tolak 47.14. So dapatlah 122.57 cm kuasa 2. Sebenarnya kan, nak dapat 2 markah ni senang. Nak dapat 2 markah terakhir ni senang. Tapi yang penting syaratnya adalah awak kena betul dulu cara awak jawab yang 1 markah tadi tu. 1 markah ni banyak sangat dia punya jalan kerja. So semua ni kena check betul-betul. Okay, sayang sangat-sangat kalau awak cuai. Jadi apa yang penting dalam tajuk ni adalah awak kena kenal pasti berapa sudut dia, berapa theta dia tu kan? Dan berapakah jari dia. Kemudian awak tengok adakah cerita ni cerita tentang luas ataupun perimeter. Kalau perimeter awak gunakan rumus lengkuk. Kalau luas awak guna rumus luas lah, itu saja. Yang penting masukkan dalam rumus. Caranya sama. Okey, cara cari kita sama je. Kenal pasti jari, kenal pasti theta dan sebagainya. Semua sama. Jadi sebenarnya tajuk ni senang. Okey, tajuk ni senang. Cumanya awak kena buat latihan. Okey, kalau awak pernah buat, jadi awak faham lah. Kalau awak tak pernah buat, awak takkan tahu soalan ni sebenarnya senang. Okey, jadi nanti saya akan bekalkan lagi soalan macam ni, insyaAllah. Dan saya harap awak boleh salin balik apa yang kita discuss. Ni. Saya harap awak boleh salin. Oops. Ni salin lah. Okay, saya bagi masa 2 minit untuk awak salin. Okay, kelas kita pun dah nak habis.
Alright. So kalau awak tak sempat habis salin semua ni, jadi saya harap awak cuba fahamkan balik, tengok balik gambar ni macam mana bentuk A, macam mana bentuk B dan macam mana bentuk C, macam mana kawasan belurik tu berhasil. Jadi awak kena buang yang putih lah. Jadi awak tengok balik jalan kerja ni dan cuba fahamkan. Okey, jadi itu sajalah kelas kita dan saya nak ambil kehadiran. Saya tak nak lama-lama sebab saya pun ada banyak kerja lagi. Okey, ini adalah link kehadiran. Jadi saya harap awak boleh isikan kehadiran secepat mungkin lah. Dan itu sajalah kelas kita hari ini memang tak ramai walaupun yang daftar dekat 70 orang tapi yang masuk pun 13 orang. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi pada minggu depan. Kita akan sambung lagi untuk soalan yang seterusnya. Assalamualaikum dan selamat malam.